Google Meet dengan WhatsApp. Tu sambil-sambil tu kamu kena tengok WhatsApp group jugalah. Okay, dan cikgu akan mute mikrofon kamu dan bila cikgu tanya baru kamu unmute mikrofon kamu. Terima kasih Farah. Okay, sekarang cikgu akan share. Okay. Terima kasih Farah. Okay. Boleh tutup mic semula. InsyaAllah cikgu bagi arahan juga dekat kawan-kawan kamu. Kamu nampak skrin. Okay. Sekarang ni kita bahasa Melayu Tingkatan 3 lah. Nama cikgu Amelia. Nama kamu Farah lah. InsyaAllah kamu dah tanda kehadiran Farah? Dah lah. Okay. Kita mulakan dengan tema dan tajuk kita lah. Tema kita tema 2, itu bersih selalu, sihat sentiasa. Tajuk ni cikgu tak mau bagi tahu lagi lah sebab cikgu nak tengok, cikgu nak bagi tahu lah sekali. InsyaAllah. Okay, kemahiran yang kita nak belajar hari ni adalah kemahiran membaca dengan bertutur. Kemahiran membaca dengan bertutur ni penting untuk PT3 kamu lah. Terutama kertas 3. Okay, kita nak kemahiran membaca dengan bertutur ni berkaitan dengan tema kita hari ni. Okay, kita kena memahami, menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang menggunakan kata nama dan kata pinjaman. Oleh itu hari ini kamu akan membaca dan bertutur berkaitan dengan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan yang ada kata nama dan kata pinjaman. Okay, kamu akan baca kata nama dan kata pinjaman ni dekat topik-topik yang ada kat tema 2 lah. Okay, kamu kena baca dan mendengar dengan betul dan mengikut konteks. Secara bertersusila lah. Okay, konteks kita ni konteks tema kita. Okay. Mula-mula sekali cikgu nak bagi kamu satu benda. Okay. Sebelum tu kamu tahu ke perkataan tu apa maksud? Farah. Rangkai kata kamu tahu apa maksud? Istilah, ungkapan. Okay. Sebelum cikgu bagi tahu tu secara jelas, mungkin kamu dah tahu perkataan. Tapi istilah dan ungkapan kita jarang gunakan. Jadi cikgu akan jelaskan ni. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi satu pengenalan kat kamu sebagai nak masuk tema kita ni. Okay, cikgu akan tekan link ni. Sekejap lagi, kamu kalau dengar sound, kamu bagi tahu cikgu lah. Okay, sebelum tu cikgu share kat grup kamu dulu. Farah dah makan belum? Dah cikgu. Alhamdulillah. Okey. Sekarang cikgu nak tekan link tu. Kamu bersedia kamu dengar dengan hati-hati tak? Komunikasi melalui WhatsApp ataupun melalui alam maya. Soalan keempat. Kenapa jika telefon bimbit tidak ada di sana? Soalan kelima. Pernahkah kamu respon pada telefon bimbit walaupun dalam situasi bahaya? Contohnya, membalas WhatsApp walaupun sedang berjalan di jalan raya atau melintas jalan. Persoalan yang keenam. Pernahkah kamu menggunakan telefon bimbit melebihi 4 jam sehari? Seterusnya, persoalan ketujuh. Pernahkah kamu berasa emosi kamu terganggu jika tidak ada capaian internet? Rasa tak selesa bila tiada internet? Dan persoalan yang terakhir. Banyakkah kamu menghabiskan waktu untuk mengamas-kini status di media sosial? Contohnya seharian kamu sentiasa melihat status kamu di media sosial seperti di Instagram ataupun sebanyak mana view status WhatsApp kamu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, selepas kamu tengok video persoalan yang cikgu share tadi, cikgu kongsi tadi, kamu kena tulis maklum balas kamu lah. Adakah kamu pernah mengalami seperti persoalan-persoalan tadi? Kamu tulis kat grup WhatsApp kita insyaAllah. Seterusnya. Okey, dari persoalan yang cikgu tampilkan tadi dekat slide video tu, wujud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan.
Okey, apa tu perkataan, apa tu rangkai kata, apa tu istilah, apa tu ungkapan. InsyaAllah ramai orang yang dah tahu. Contoh seperti perkataan, semua orang tahu. Tapi kebanyakannya belum tahu secara detail. Hari ini cikgu nak gilak semua pengetahuan kita mengenai perkara-perkara ini. Okay, sekarang kita klik kat sini. Okay, berdasarkan pengalaman kita sendiri tadi, yang kamu bagi tahu tadi memang wujud perkataan-perkataan tu. Jadi cikgu nak share apa tu perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan tu. Okay, kamu klik je kat situ, dia akan ke sambungan penerangan ataupun nota mengenai apa itu perkataan, rangkai kata dan seterusnya. Okay, sekarang cikgu tekan yang pertama sekali ialah perkataan. Perkataan ialah kata atau kata tunggal. Contoh dia seperti air, pasir, daun dan lain-lain. Okey. Kita nampak kan dia ada satu saja kata ataupun satu perkataan, itulah maksud perkataan tu. Selain kata dia juga kata tunggal. Okay, yang kedua ialah rangkai kata. Rangkai kata, bila kita ingat rangkai kata, kita ingat macam rangkai bunga. Bukan ada satu bunga saja. Dia ada dua atau lebih. Sama juga rangkai kata perkataan. Dia ada dua atau lebih perkataan. Contohnya rangkai kata bas sekolah mempunyai dua perkataan. Ada juga rangkai kata telefon tangan. Dan ada juga rangkai kata yang mempunyai tiga perkataan. Okay, kita pergi yang seterusnya, iaitu apa itu istilah. Okay, istilah ialah perkataan atau rangkai kata. Ini bermaknakan istilah ni bukan saja wujud perkataan, bukan saja wujud rangkai kata. Wujud dua-dua. Okay. Perkataan dan rangkai kata yang apa? Yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai dengan bidang tertentu. Cikgu ulang, sesuai dengan bidang tertentu. Okay, kat atas ni cikgu bagi rajah ataupun gambar sebagai contoh. Contoh istilah yang sesuai dengan bidang sains seperti istilah fauna, fotosintesis, mikroorganisma, epifit, tumbuhan akuatik. Okay. Contoh seterusnya, istilah yang sesuai dengan bidang ekonomi. Istilah seperti akaun, dividen, penawaran, bonus. Okay, kita berbalik kepada istilah dalam bidang sains tadi. Okey, contoh istilah dalam bidang sains mempunyai rangkai kata seperti tumbuhan akuatik. Rangkai kata kan ada dua dan lebih. Yang ni ada dua perkataan. Selain itu juga ada juga istilah yang ada perkataan saja seperti fauna, satu perkataan. Sekarang cikgu bagi contoh seterusnya. Istilah dalam bidang ekonomi, kita ada istilah akaun, dividen, penawaran, bonus. Okey, dalam bidang agama pula ada istilah ya. Okey, istilah seperti ibadat, akhlak, makruh, sah, wajib. Dan dalam bidang sukan pula ada istilah yang sesuai dengan bidangnya. Iaitu seperti gol, atlet, balapan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Cikgu nak bagi tahu apa tu ungkapan. Ungkapan ialah gabungan atau kelompok perkataan. Maksudnya dia banyaklah, bukan dua sajalah. Kelompok perkataan yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud. Contoh seperti kelompok perkataan simpulan bahasa. Contoh, simpulan bahasa bersatu bertambah mutu. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, kelompok kata ni membawa suatu maksud. Contoh, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dia membawa maksud kita boleh walaupun sedikit-sedikit lama-lama boleh jadi banyak. Walaupun sedikit-sedikit usaha, tapi bila diteruskan akan memberi hasil yang banyak. Okey, yang terakhir. Apa tu ayat? Kita selalu tengok ayat kan? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Okey, sekarang kita nak tengok secara ilmiah. Maksud ayat ialah, awak tanya pula secara ilmiah tu macam mana? Maksudnya secara ilmu dalam kajian, dalam buku. Betul-betul lah maksudnya. Bukan sekadar kita tengok, dengar tanpa kita tengok kajian yang sebenar. Okey, contoh ayat ialah susunan yang mempunyai hujung dan pangkal. Ayat boleh difahami oleh pembaca dan pendengar. Maksudnya kat sini, ayat ni ada permulaan, ada pengakhiran. Bila pengakhiran ditanda dengan titik. Bila awal tu dimulakan dengan huruf besar. Tu maksudnya ayat. Selagi tak ada titik ke hujung, tak dikira
ayat lagi. Okey, ada juga pengkaji bahasa Melayu yang menyatakan selagi tulisan tu tidak dituturkan, dia tidak dikira ayat. Okey, tapi kita faham ayat macam selalu kita tengok itu ada dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik, dan ayat tersebut boleh difahami oleh pembaca dengan pendengar. Okey, seterusnya kita akan ke slide semula. Okey, alhamdulillah kita dah semakin faham apa tu perkataan, apa tu rangkai kata dan seterusnya. Kita jelas bahawa dalam persoalan yang kita tampil tadi pada awal video tu pun kita dah tengok dekat persoalan tu adakah kita mengalami situasi tadi, wujud perkataan, rangkai kata, istilah. Okey. Jadi cikgu nak minta kamu buat tugasan seterusnya. Arahannya kamu boleh klik kat sini. Okey. Jika kamu semua faham dan semakin mantap ilmu mengenai perkara tersebut, tulis nama dan rangkai kata berkaitan dengan pengalaman kamu sendiri. Contoh, kamu cakap kamu pernah ni. Okey. Pernah apa-apa, kamu tulis nama kamu, betul dia rangkai kata yang wujud dalam pengalaman kamu. Okay, cikgu bagi contoh lah. Contoh nama Amelia. Okey, pengalaman yang rangkai kata yang wujud dalam pengalaman saya tadi ialah ialah apa? Bilik tidur, contoh bilik tidur. Okey, berdasarkan mungkin persoalan, adakah anda menghabiskan masa yang lama di bilik tidur dengan melihat telefon? Contoh, cikgu bagi contoh, kamu boleh bagi sendiri. Kamu fikir dan bagi idea kamu. Kamu boleh, insya-Allah. Okay, seterusnya. Okay. Rangkai kata yang kamu kemungkinan senarai nanti ataupun yang kamu dah senarai pun pada bahagian sebelum ni, iaitu bahagian E, cikgu bagi nama, merupakan kata nama ataupun kata pinjaman. Maksudnya rangkai kata tu sebenarnya kita boleh letak dia dalam kumpulan, sama ada dia rangkai kata, sama ada dia kata nama ataupun sama ada dia kata pinjaman. Dan jadi cikgu nak gilak pula pengetahuan kamu mengenai kata nama dengan kata pinjaman supaya kamu semakin clear ataupun kamu semakin bersinar tentang kata tu. Jadi kamu mudahlah nanti nak tengok berdasarkan persoalan-persoalan yang cikgu tampilkan kat video awal tadi dan yang mana saya alami, ada tak dalam ayat-ayat tu kata nama ataupun kata pinjaman. Okey, sekarang kita tengok apa tu kata nama dulu. Klik je kat sini. Okey. Ataupun kamu boleh klik kat link kat dalam grup WhatsApp yang cikgu bagi warna biru tu. Kalau cikgu juga dah bagi slide kat grup kamu, kamu boleh klik kat bahagian sini. Okay. Kita tengok apa tu kata nama. Cikgu akan bagi secara ringkas tapi jelas dan padat, insya-Allah. Kamu kena fokuslah yang selebihnya. Orang berusaha baru dia dapat apa yang dia usahakan. Okey, kita tengok apa kata nama. Kat sini dalam bentuk gambar, kamu akan lebih tertarik, insya-Allah. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Contoh kita nampak manusia tu. Kita namakan dia. Kita nampak yang berkaki 4 tu, haiwan tu, kita namakan dia. Kita nampak apa ni, benda, kita namakan dia. Seperti juga kamu pergi suatu tempat yang ada pantai, mas tu, kamu namakan dia. Konsep juga kamu namakan konsep. Contohnya kamu buat sesuatu yang kamu reka. Contohnya kamu reka cara kamu hias rumah kamu. Kamu bagi tahu ni nama konsep hiasan ni nama ni. Contohlah konsep hiasan rumah saya namakan sebagai konsep ... Okey, contoh. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu kata nama ni terbahagi kepada 3. Kepada 3 dulu. Ilmu tu berkembang. Setakatlah kita tahu kata nama ni terbahagi kepada 3. Pertama ialah kata nama am. Apa kata nama am? Am tu maksudnya dia umum tau. Kata nama am merujuk kepada benda atau perkara yang bersifat umum. Maksudnya semua boleh kata nama tu. Contoh, kata nama ini selalu kita jumpa dia akan dihijau dengan huruf kecil. Okey.
Contoh kata nama am, dia bahagikan kepada hidup dengan bukan hidup ataupun tak hidup. Yang hidup dulu, kata nama am kepada sesuatu yang hidup dulu. Contoh untuk sesuatu yang hidup, manusia. Kita bagi kata nama am untuk perempuan yang lebih berusia daripada kita. Kita kata nama am dia sebagai kakak. Okey. Manusia yang bekerja menangkap ikan, semua kita panggil nelayan. Okey. Manusia yang pergi ke sekolah, pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, kita panggil dia murid. Okey. Bukan manusia tapi hidup. Kata nama hidup bukan manusia pula. Okey. Semua benda, makhluk Allah yang berkaki 4 ke berkaki 2 tu, kita panggil haiwan. Okey. Makhluk Allah yang berdaun, batang, berakar, semua makhluk tu kita panggil secara amnya, secara umumnya sebagai pokok. Dan makhluk Allah yang melaksanakan tugasan-tugasan membantu Allah ni, yang mencatat sama ada masuk neraka ke masuk syurga ni, kita panggil semua malaikat. Jadi sebenarnya semua yang kita sebut tadi ada nama khas dia. Nanti cikgu terang pula. Sekarang cikgu tunjuk kata nama am tak hidup. Tadi benda hidup kan? Yang ni tak hidup pula. Contoh yang pertama adalah kata nama am tak hidup kepada institusi. Contoh seperti institusi sekolah. Semua bangunan yang ada pelajar kita panggil sekolah. Semua bangunan yang ada pesakit, InsyaAllah kita panggil dia hospital. Semua bangunan yang kecil tempat orang Islam ibadah kita panggil surau. Okey. Seterusnya, contoh bukan institusi pula yang tak hidup lah. Seperti dia bahagi pula kepada dua. Ada bukan institusi yang konkret. Yang konkret maksudnya boleh pegang, boleh sentuh. Contoh seperti semua benda yang boleh duduk kita panggil kerusi. Semua benda yang tempat berlindung kita panggil rumah. Termasuk juga kalau rumah tu diperbuat daripada kotak saja pun. Okey. Seterusnya, untuk kata nama am bukan institusi yang bersifat abstrak. Abstrak ni wujud tapi tak boleh disentuh. Tapi dia wujud. Sebagai contoh, pendapat. Kita bagi banyak idea-idea. Semua tu kita panggil pendapat. Dan pendapat tu boleh dikira. Jadi abstrak berbilang kita panggil dia. Okey, seterusnya abstrak ni ataupun benda yang kita tak boleh sentuh. Tapi dia kata nama am adalah tak berbilang. Seperti contoh keadilan. Kita tak boleh nak kira. Tak berbilang maksudnya tak boleh nak kira. Iklim tak boleh nak kira. Udara pun tak boleh kira. Tu udara. Okey. Semua yang kita hirup ni kita panggil udara. Okey. Sekarang cikgu nak ke yang kedua. Kata nama khas. Katakan yang semua kata nama am tadi ada nama special untuk dia. Khas untuk dia. Itu kata nama khas. Itu kata nama khas ni dia khusus. Dan ejaannya pula berpangkal huruf besar. Apa berpangkal? Berpangkal maksudnya bermula dengan huruf besar. Lepas ni kamu tahu lah berpangkal tu maksud apa? Bermula. Okey. Kata nama khas hidup. Kata nama khas tak hidup. Dua benda atau dua perkara ni ialah pembahagian kepada kata nama khas. Kata nama special. Contoh kata nama khas hidup untuk manusia seperti Siti, Ahmad, Siva, Aileen. Kata nama khas kamu pun ada. Contoh nama kamu apa? Mira Filzah. Contohlah. Okey, seterusnya bukan manusia seperti sang bedal. Sang bedal ni kata nama khas untuk buaya. Kata nama am dia buaya. Kata nama khas dia sang bedal. Okey, kata nama am kucing. Tapi untuk kata nama khas dia yang ditulis huruf besar si tompok. Okay, seterusnya, kata nama khas untuk tak hidup. Dia bahagikan kepada institusi dengan bukan institusi. Contoh kata nama khas untuk institusi ialah seperti Hospital Tengku Fauziah. Tu khas kat hospital kat Kanyak tu saja yang nama Hospital Tengku Fauziah. Dan kita tulis pun huruf besar pada pangkal perkataan. Pangkal apa? Permulaan perkataan. Cikgu ulang 2 kali. Nanti cikgu nak ulang 3 kali. Seterusnya, kata nama khas untuk tak hidup kepada bukan institusi. Contoh khas kepada negara. Negara bukan institusi. Negara-negara kan. Okey, khas kepada negara kita ialah Malaysia. Khas kepada buku novel Komsas 3 kata 1 yang kamu pernah belajar dulu.
ialah pelari muda. Kena berpangkal dengan huruf besar. Yang terakhir, cikgu kata ringkas dengan padat. Sekarang cikgu nak bagi ringkas betul-betul ni. Kata nama majmuk. Kata nama majmuk sama macam bangsa majmuk. Dia memiliki rangkai kata yang mengalami pemajmukan. Maksudnya, dia majmuk, dia gabungkan. Contoh seperti jam, tangan. Digabungkan jadi satu kata nama baru. Itu jam tangan. Sebelum ni jam kata nama yang lain, tangan kata nama yang lain. Digabungkan jadilah proses pemajmukan. Menggabungkan sesuatu yang berbeza menjadi satu. Menggabungkan rakyat Malaysia berbilang kaum menjadi satu Malaysia. Cikgu dah jadi wakil rakyat ni, insyaAllah. Okey, pembahagian kata majmuk ni boleh dibahagi kepada 3. Dia bahagi kata majmuk kepada 3 lah. Rangkai kata bebas. Maksudnya, rangkai kata ni bebas digunakan untuk sesuatu. Contohnya, bebas digunakan rangkai kata nama majmuk ni untuk ketua kepada guru-guru sekolah rendah kat mana saja. Panggil guru besar. Okey. Kat mana saja sekolah yang menerima pelajar yang baru berdaftar, kita panggil pelajar baru. Seterusnya, kata majmuk dekat istilah khusus. Ingat istilah yang kita belajar tadi kan? Maksudnya, sesuai dengan bidang. Ni istilah yang sesuai dengan bidang tu khusus. Okey, dimajmukkan. Maksudnya mula-mula deria. Deria istilah khas untuk apa? Untuk bidang perubatan. Campur dengan rasa. Istilah khas untuk perubatan juga. Bergabung. Jadilah kata nama majmuk yang membentuk satu makna baru. Itu deria rasa. Deria rasa adalah bahagian-bahagian dalam diri kita yang boleh kita membantu kita berfungsi. Seperti macam mana kita nak rasa makanan. Adalah deria rasa. Okay, macam mana kita nak mendengar? Adalah deria pendengaran. Dah ajak asing pula. InsyaAllah. Seterusnya, maksud kiasan. Kata nama maksud kiasan, maksudnya rangkai kata yang bergabung membentuk perkataan baru tapi tidak membawa maksud secara terus. Dengar ni, apa? Okay, kita tahu ada maksud sebalik daripada perkataan tu. Contohnya, anak buah. Kalau fikir secara langsung kita anak buah. Takkan anak buah tu ada anak. Okey. Maksudnya dia ada maksud sebaliknya. Anak buah bermaksud anak saudara ataupun ketua orang yang bekerja tu. Orang bekerja dengan ketua tu kita panggil anak buah. Hak ni contoh terakhir ni memang kalau kita tahulah kaki bangku. Ialah kata nama majmuk kiasan yang kita kiaskan ataupun maksud di sebalik kepada manusia yang tidak tahu bermain bola sepak. Okey, sekarang kita teruskan slide kita. Okey, kita teruskan slide. Okay, kita nak tengok maksud kata pinjaman pula. Okey, cikgu kena cepat ni bagi lebih faham. Okey, kata pinjaman ialah kata yang kita pinjam daripada bahasa lain dan dijadikan kata dalam bahasa Melayu. Berlaku disebabkan oleh pertembungan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Contoh, kita bertembung dengan bahasa Arab dan kita mengganut agama Islam. Oleh itu ada perkataan-perkataan yang bahasa Arab yang kita guna. Contoh seperti ibadah, mahkamah syariah. Okay. Selain itu disebabkan oleh kekurangan kosakata yang digunakan untuk pertuturan harian. Contohnya, pertuturan harian sekarang memerlukan perkataan untuk kita selfie. Dulu tak ada ni, selfie. Jadi, kita tambah kosakata selfie tu dan kita buat dalam perkataan kita sebagai sebuah foto. Yang selebihnya ni banyak lagi dipengaruhi. Kebanyakannya, proses ni berlaku supaya bahasa kita lebih kaya dan memudahkan bahasa kita digunakan di mana saja di zaman bila pun. Lagi bertambah zaman mungkin lagi banyak kosakata yang bertambah mungkin dari kata pinjaman. Cikgu bagi contoh sekarang. Contoh dari segi kata pinjaman dari bahasa Inggeris, Arab dan lain-lain. Klik je kat tengah. InsyaAllah cikgu memudahkan kamu dan telefon kamu pun tak berat. Okey, kata pinjaman. Cikgu dah jelas apa kata pinjaman ni. Cikgu ulang lagi, kamu baca. Lagi banyak kamu baca, lagilah kamu semakin pandai lah. InsyaAllah.
Okey, kata nama, kata pinjaman, bukan kata nama. Kata pinjaman dari bahasa Arab. Seperti mahkamah. Tu kita pinjam bahasa Arab. Syariat. Tak ada dalam bahasa Melayu sebelum ni. Kita pinjamlah bahasa Arab. Wajib. Sama. Sebab apa? Sebab perkataan-perkataan ni berkaitan dengan ibadah dalam Islam. Ataupun kata-kata dalam amalan seorang Muslim. Okey, amalan seorang Muslim ni kita tengok dari Al-Quran lah kebanyakannya. Al-Quran berbahasa Arab. Jadi kita pinjamlah bahasa Arab. Zalim juga dari bahasa Arab. Kamus pun dia juga dari bahasa Arab. Kita panggil dia kamus. Seterusnya, bahasa Sanskrit. Sebelum orang Islam kat Malaysia ni menggana agama Islam zaman dulu-dulu, agama Hindu dulu masuk. Jadi kita menggunakan banyak kata-kata dari bahasa Sanskrit. Itu bahasa orang India. Contoh seperti bahaya. Memang selalulah kita guna. Awas, bahaya. Tu berasal daripada bahasa Sanskrit. Seterusnya guru. Cikgu guru tu ialah berasal daripada bahasa Sanskrit. Denda. Bahasa Sanskrit danda. Bumi. Bahasa Melayu bumi. Dan bayu kan. Bahasa Sanskrit kita panggil vayu. Bahasa seterusnya, bahasa Portugis. Jangan kamu lupa kita Malaysia tanah Melayu. Sebelum ni Malaysia nama tanah Melayu pernah dijajah oleh Portugis. Oleh itu adalah kata pinjaman atau kata mereka yang kita pinjam dan kita masukkan sebagai perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu seperti almario. Almario adalah almari. Seterusnya baldi. Baldi dalam bahasa Melayu. Bandira, agak-agak bandira, bendera. Garfu, maksudnya garfu lah. Jadi awak baca seterusnya, awak akan nampak lagi menarik. Lorak Cina pula. Lorak Cina kita ambil kuih, kita letak, cakap-cakap utara. Kuih kita tulis dalam bahasa Melayu, kita gunakan dalam bahasa Melayu ialah kuih. Bihun, dalam bahasa Melayu kita buat bihun. Bau, bahasa Cina ataupun lorak Cina, bau, kita panggil pau. Dan yang seterusnya. Yang kedua terakhir, bahasa Belanda. Belanda juga pernah nak jajah. Contoh ada bahagian dekat Sarawak tu dekat dengan kawasan-kawasan jajahan Belanda. Jadi kita juga meminjam kataan mereka akibat pengaruh Belanda dulu. Okay, contoh whistle. Juga bahasa Belanda. Balkoni. Rumah yang ada balkoni. Macam dekat resort-resort kat Langkawi tu ada bahagian terkeluar sikit daripada tingkap tu. Senapang. Tahu lah senapang? Macam peso tapi dia panjang dan besar tu. Duit. Laci. Duit tahu kan? Laci. Kamar. Kamar ni bilik. Ada juga pelajar yang belum biasa dengan perkataan kamar. Okay. Yang terakhir yang ni biasa dah yang kita. Itu bahasa Inggeris yang kita pinjam seperti karbon. Kita tulis dalam ejaan lain je tambah K, karbon. Tukar K, C tukar kepada K. Kartun, dialog, konduktor, institut. Institut kita tukar juga ejaan. Allahu'alam, yang tu lah kata pinjaman. Harap kamu dah faham. Okay, seterusnya ialah poin seterusnya. Seterusnya kita tengok sebab apa cikgu tak beritahu tajuk awal. Kamu tahukah kenapa cikgu bagi persoalan pada awal-awal tu PDPR? Mesti kamu nak tahu. Cikgu sekarang nak bagi tahu, kamu kena klik link yang cikgu bagi kat grup WhatsApp ataupun klik link yang slide yang cikgu bagi dan kita akan tengok ada tayangan mengenai kenapa. Kenapa cikgu bagi persoalan tadi? Okey, kita klik link sekarang. Kita cepatkan. Okey. Playback. Kita cepatkan. Nomophobia.
nak minta tolong sikit boleh? Kawan-kawan saya kat Padang tu, diorang makin teruk dia tengok di belakang ni. Padang tak apa, kita jumpa dia. Assalamualaikum. Ni aku bawa abang nak jumpa korang. Korang kenapa ni? Tak ada abang, dari pagi tadi lagi. Tak ada internet. Kita macam tak tentu arah. Kita macam pening sekarang ni, ya Allah. Ya, ada yang berontak, gila bayang. Macam-macam abang. Kita tak tahu alih sekarang. Bang, abang rasa lah bila lah ni ada Kita tak boleh lah. Dengan cerita 2 atau 3 hari lagi tau. Okay. Tapi abang rasa lah korang dah ketagih dah ni. Abang pun ada yang set juga. Apa kita nak buat ni bang? Banyak benda yang korang boleh buat. Tapi korang kena pandai bagi masa lah. Kalau time korang makan, makan. Tidur, tidur. Time korang bersukan, sukan. Korang tak boleh campur rutin hidup korang dengan main phone je. Nanti hidup korang akan jadi rosak tau. Abang nak pesan ni, korang jangan jadi pula hamba pada phone. Baik bang. Okey lah, abang gerak dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Betul juga yang kata abang tu. Wah, betul juga. Aku pun terfikir ni. Apa kata esok tak main bola? Jom, apa juga. Jom lah. Jangan balik. Buat apa ni? Okey, selesai tayangan tadi. Tayangan tadi menjelaskan persoalan video persoalan cikgu tadi. Okey, nama tajuk kita ialah nomofobia hari ini. Nomofobia adalah situasi di mana kita terlalu bergantung kepada telefon. Okey, dekat dalam situasi persoalan awal tadi ada banyak perkataan yang mempunyai, bukan perkataan saja, rangkai kata yang mempunyai kata nama dengan kata pinjaman. Dan kat sini video yang terakhir ni cikgu bagi contoh ni. Video ni menjelaskan bahawa situasi itu adalah situasi nomofobia. Jadi kita akan membaca dan bertutur, iaitu kemahiran yang kita wajib kuasai hari ini, dengan kita membaca dengan bertutur perkara-perkara berkaitan dengan nomofobia, iaitu tajuk kat dalam tema 2 kita hari ini. Okey, jadi yang seterusnya cikgu ada sesuatu nak beritahu kat kamu. Okey. Cikgu nak minta setelah kamu tengok rakaman video tadi, kalau kamu tak tengok kat sini pun kamu tengok kat link WhatsApp tu, kamu sila buat rakaman suara. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu bertutur dan ada penilaian PBD kat sini. Penilaian bilik darjah. Sekarang ni kamu penilaian belajar dari rumah lah, insyaAllah. Okey, kamu nak baca apa? Nak tuturkan apa? Kamu kena tekan link ni, kita akan masuk. Benda yang kamu kena baca, benda ataupun ayat yang kamu kena baca tu sebenarnya berkaitan dengan tajuk kita hari ni, iaitu nomofobia. Kamu nak baca macam mana? Kamu baca dengan nada suara bertata susila. Maksudnya dengan bertata susila, dengan sopan lah. Sama ada kamu nak bernada pengacara televisyen, ataupun seorang abang, ataupun seorang kakak. Okay, pilih antara 3 ni. Okay, sekarang ni cikgu nak tekan apa skrip ataupun ayat yang kamu kena baca. Okay, sebenarnya ada dekat buku teks kamu. Cuma cikgu fokus, cikgu tunjuk kat sini. Okay, kata silap muka surat. Surat 7. Okay. Kamu kena baca perenggan satu perenggan ni. Sama ada dalam ayat mana. Okay. Tengok ni, hindari nomofobia. Penggunaan telefon bimbit dalam bidang telekomunikasi amat meluas pada masa ini. Nanti cikgu buat nada pengacara televisyen. Ataupun kita tukar pengacara nada seorang kakak. Penggunaan telefon bimbit dalam bidang telekomunikasi amat meluas pada masa ni. Dalam keadaan tertentu, penggunaan telefon bimbit menjadi tidak terkawal. Tahukah anda bahawa terdapat ketagihan tingkah laku yang berkait dengan penggunaan telefon bimbit secara berlebihan? Ketagihan tingkah laku ini digelar nomofobia. Okay. Contoh kakak sambung lagi. Menurut kawan saya, nomofobia juga mengakibatkan seseorang mengalami insomnia. Apa insomnia?
kelas. Maksudnya dia sukar tidur. Tidur setiap malam, sukar tidur. Nak tidur tapi tak boleh tidur. Okay, kamu kena baca skrip ni. Okay, sekarang ni insyaAllah ada seorang ni tengah baca skrip ni. InsyaAllah dia tengah buat rakaman video tu. Rakaman video pula, rakaman audio. Maksudnya rakaman suara. Okay, rakaman bunyi suara. Sekarang kita berbalik kepada slide. Cikgu nak minta kamu hantar rakaman audio tersebut yang kamu buat record tu dekat grup kita ataupun dekat WhatsApp personal cikgu. Kemudian bila kamu hantar tu kamu maklumkan nama siapa, saya telah menghantarkan rakaman audio suara bernada apa? Bernada siapa? Maksudnya boleh hantar nama ni kata ni dekat grup. Ataupun boleh hantar juga masa hantar audio tu kat cikgu. Okey, bahagian yang terakhir ni menjadi penilaian PBD kamu dan cikgu akan muat naik suara kamu, rakaman suara kamu ni dekat Google Classroom kita sebagai bahan bukti bahawa yang ni penilaian kamu. Okey, kamu pun dah tahu sebab ni markah saya PBD kamu dapat 2, dapat 3. Oh, sebab ni saya dapat tinggi. Contohlah. InsyaAllah. Kalau masa tadi cikgu bagi 10 minit kamu buat tu. Kalau kamu buat terus, lagi mudahlah urusan kamu seharian tu. InsyaAllah. Okey. Sebagai perakhiran, dah habis dah ni insyaAllah. Sebagai perakhiran, cikgu tunjuk satu benda. Sebenarnya, bila kamu buat A sampai D tu, A sampai D pula sebenarnya, semua bahagian tadi, yang cikgu buat langkah A sampai langkah terakhir ni, mula-mula cikgu suruh tengok video tentang persoalan, itu cikgu suruh kamu faham apa itu kata, rangkai kata, lepas tu cikgu suruh kamu faham apa itu kata nama, kata pinjaman dan terakhir tengok video. Video kamu tata nomofobia. Semua tu adalah proses kita untuk memenuhi langkah memperkayakan ilmu kita dalam kemahiran mendengar, memahami dan menggunakan atau bertutur rangkai kata, istilah, ungkapan yang kita guna kata nama, kata pinjaman dengan betul. Dengan betul lah. Dan mengikut konteks secara bertata susila. Contoh macam cikgu suruh buat rakaman audio tadi. Jadi siapa berjaya selesaikan A sampai G ni, tahniahlah, moga PDPR ni menyiapkan kamu, membuatkan kamu bersedia untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut untuk menyampaikan dan menerima maklumat yang bermanfaat. Seterusnya sebenarnya dia akan menyiapkan kamu untuk PT3 kertas 3. Itu ujian lisan lah. Dan juga bahagian tata bahasa. Bahagian tata bahasa ada frasa nama. Contoh frasa nama, dalam frasa nama tu ada kata nama. Okey, tu kamu dah tahu kenapa kita belajar hari ni. Dan betulkan niat pula. Sebabnya ilmu ni kita menuntut ilmu sebab kita seorang Muslim. Sebab kita hamba Allah. Hamba Allah ni perlu ada ilmu sebab menuntut ilmu ialah wajib bagi seorang Muslim. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kelas.